Hari ni nak belajar kira. Actually kira ni adalah silibus baru. Sebelum ni tak ada kena kira-kira pun, cerita je sebelum ni. Dah elektronik. Okey, dah beramai ke? Sekejap. Okey. Ni dah kira ini je lah nak kira. Okey, Assalamualaikum and good morning. Hari ni kita nak belajar kira. Sebab ini adalah silibus yang agak baru. Sebelum ni tak ada kira V out ni. Okay, V out adalah R2 bahagi kedua-dua ni bila campur darab dengan VI. Maksudnya dia lebih kepada ratio lah actually. Okay, so kalau nak cari latihan untuk cari jawapan ni kena buka buku baru lah. Buku lama tak ada ajar kira, okay. Sihat ke semua? Okay ke? Sihat teacher. Alhamdulillah sihat dia cikgu. Sihat yang kena yang positif COVID pun dah okey ke? Semua dah okey, dah kembali kan? Tak berani cakap. Okey. Harap-harap semua sihat lah ya. Walaupun kita apa pun kita tetap mendoakan kawan-kawan kita yang positif COVID, diorang akan bertambah sihat. Kebaikan orang yang pernah ada kena ni tapi dia survivor, maksudnya dia dah baik, apa kelebihan dia? Dia dah kena dan dia dah sihat. Apa kebaikan dia? Dia tak akan kena lagi untuk masa 90 hari. Kenapa? Kenapa? Sebab dia ada apa? Dia sudah ada bahan asing yang kat dalam. Contoh macam orang yang kena vaksin, vaksin sebenarnya ada dimasukkan antigen dalam badan dia, dimasukkan sejenis virus lain dalam badan dia untuk macam kalau ni secara bukanlah nak cakap ayat saintifik sangat lah. Maksudnya bila awak letak awak ambil vaksin bukan ubat bila dia letakkan vaksin kat badan awak, so virus lain yang lebih kuat tu dia akan tengok, oh ni macam kawan aku tak jadi masuk lah, so dia pergi, dia tak masuk sebab dia dah jadi geng. Okay, so bagi orang yang pernah ada dah pernah kena COVID, okay, dia dah ada antigen dalam badan dia. Jadi mungkin untuk dapat tu tidaklah. Cuma masalah zaman sekarang adalah varian baru, ada varian lain, varian Delta apa semua tu. Tapi untuk varian yang macam dia tu dia tak masuk dah. Sebab tu kalau awak kena bisa ular, selalunya kita kena cari ular tu balik untuk mengubat. Sebab tu doktor selalu akan tanya, tadi kena patuk ular apa? Maksudnya dia nak cari antidote untuk benda tu. Okay. So sebab tu hari tu masa ingat tak yang geng tabligh ramai-ramai yang kena virus tu, so diorang punya ada darah dalam diorang yang diorang minta balik untuk mengubati beribu-ribu orang yang lain lah. Sebab badan dia dah ada satu antibody yang nak melawan benda tu. Okay, itu yang kebaikan orang yang dah pernah ada lah. Jadi awak janganlah, dia dah pernah ada, takut. Tak, sebenarnya dia dah ada antibody pula dalam badan dia yang survive lah, okay.
So itu dalam apa pun Tuhan cipta ada baik ada buruk. Okay. So macam tu lah. Faham ke? Ke awak kata halah merepek lah cikgu ni. Okay. So, Faham teacher. Baiklah cikgu faham. so saya cuma nak cakap bila orang tu dia dah positif, dia dah sembuh apa semua, awak janganlah pula macam memandang rendah. Sebab dia jadi macam jiran saya pun tak berani nak cakap. Sebenarnya dia dah pulih, tak ada apa-apa dah. Cuma dia jadi macam rendah diri. Sebenarnya tak perlu sebab dia dah pulih, maksudnya dia dah ada antibody dalam badan dia untuk virus itu. Cuma masalah dia akan kena orang lain, orang siapa-siapa lah yang akan kena tu sebab virus tu dah berubah. Dia jadi virus yang baru masuk ni, Delta apa semua ni, Lambda, yang itu adalah varian lain Kalau tidak doktor tak adalah nak jaga kamu kan. Doktor tu ada lagi, okey lah tu. Okay. Alright, dah masuk sini. So jangan rasa rendah diri apa semua, kita fighter Okey, jom kita teruskan dan tajuk hari ni. Okey, yang ini yang soalan-soalan lain yang cikgu jumpa, tapi sekarang kita nak tengok dulu yang buku kita dulu, okey? Buku kita dulu. Tadi yang buku teks. Mana buku teks? Ini cara nak kira. Okey, jom kita tengok buku Oh, not this one. Okey, this one Okay, sekarang kita tengok this one. Dia kata the diagram show, this one awak boleh buka page 152 awak punya modul. Okay, the diagram show the transistor circuit resistor P has a resistance of 10 kilo ohm. 10 kilo ohm ni kat sini ini 10. Allah, awak warna ni. Oh, patutlah. Okay. Warna merah lah Ni 10 kilo ohm. Ini resistor P. Ni resistor P. Resistor P ni ni P. Okay, has the resistance of 10 kilo ohm. In order to light up the bulb, the potential difference across the P must be at least 2. So dia kata dia kena at least 2 volt. Baru boleh menyala. So kalau ditanya S berapa volt sebenarnya yang lalu kat sini? Kalau sini 2 volt, sini awak tengok sini 12 volt So sini jadi S berapa? 10. 10 volt. Dia ni nama dia macam ratio. Kalau ini dah ada separuh lagi apa benda? Okay. Pembahagi voltan orang panggil. Pembahagi voltan cakap apa tahu orang putih dah. Pembahagi voltan voltan pembahagi differential kan. Apa pembahagi voltan Okay, so dekat sini 10 ni 2. Okay, tapi ni dia tak tanya yang itu. Ni saya baru nak cerita keseluruhan Okay, besar sikit takut yang handphone tak nampak. Okay, in order to light up the bulb. Okay, dia tanya the maximum value of resistor S. So dia tanya resistor S. Resistor simbol dia adalah R dia tanya R dia berapa untuk RS. Okay, so kita kena pakai rumus pembahagi voltan. Okay, so ini rumus dia. Okay, actually awak boleh macam-macam kira pun boleh Kalau sini dah tahu 10, mestilah boleh tahu kan. Okay, ni awak masukkan rumus yang tadi, cuba awak tengok buku teks Ni V out. V out kat sini sini V out. Tak diconteng pula ni. Ni V out kat sini. Okay, ni kalau nak cari yang ini. Kalau nak cari yang ini, R2 ni awak letaklah R1. Nak dapat yang ini, awak kenalah letak R1 per R2 tambah R1. Macam tu. Okay, ni kalau nak tahu yang atas. Kalau nak tahu yang bawah, yang inilah. Okay, tapi ini dipanggil juga V out sebab kat sinilah voltage dia ataupun current dia akan keluar. So sini pembahagi dia adalah out kat sini Okay, so kalau nak tahu yang atas, ambillah R1 per R2 tambah R1. Sama saja
Okey, ni rumus dia. So sekarang duduk tak mana tu tadi? Sini. Okey. Kita nak cari RS, okey. So RS awak bolehlah buat. Kalau ikut rumus kat sini dia bagi VP per dia compare VP per V exact. V exact tu V dekat sini sama dengan V exact kat sini lah. Ni X, Z. Dari sini. Okey. Sama dengan RP resistant untuk P bagi resistant tu S. Okey. So awak masukkan saja nilai 2 volt kat sini bahagi dengan 12. 2 volt bahagi dengan 12. Lepas tu sama dengan 10 bahagi dengan ni. Jadi ini adalah campur dengan RS. Pembahagi ni campur dengan pembahagi sini. Sini. Ni resistor kat sini ni. Okey. Awak masuk sini. Kemudian awak pindah, awak akan dapat RS lah. Sebenarnya pakai rumus tadi saja. Okey. Boleh ikut? Boleh Okey. So kat sini cerita dia bila gelap, resistor dekat P ni akan meningkat. Dia adalah nama apa benda lah ni P ni? Dia tak bagi nama kat sini. Nama dia apa? This one. Ni benda ni nama apa? ED. LD. LD? LDR lah. Yes, LDR. LED dia keluar cahaya, okey. LED keluar cahaya macam ni. Ni LED, ini LED. Ini LDR, okey. Ni LDR. LDR adalah light dependent resistor. Okey, resistor peka cahaya. Bila dia peka cahaya, maksudnya kat sini bila dia terima cahaya, resistor dia akan berkurang. Bila tak ada cahaya, dia jadi tinggi. Bila dia jadi tinggi, arus yang lalu kat sini, tu air malam, okay, arus tak akan lalu sini sebab dia tahu tingginya dia akan lalu kat tengah ni. Bila dia lalu kat tengah ni, lampu ni akan menyala. Okay. Sebab malam, dia resisten dia akan sangat tinggi. Bila siang, resisten dia sangat rendah, dia boleh masuk. Okay. Ini nak bagi malam menyala. Kalau nak siang menyala, okay. Kalau nak siang menyala, benda ni kena pindah ke sana. Ini kena letak sini, yang ni pula letak kat sini. Okay, sebab bila siang, resistor rendah. So dia akan lalu sini dan pergi sini. Lalu sini. Okay. Jadi cerita dia macam tu lah. Boleh ikut? Okay, so sekarang. Okay, boleh cikgu. Boleh Sekarang kita tengok nombor 2. Dia nak kira transistor NPN pula. Okay. Resistor NPN ni nak kira arus dekat sini pula. Okay, sebenarnya arus yang dekat sini adalah total. Dua-dua ni campur dua ni. Sebab nampak arus dia, ini masuk sini, ini masuk sini, together masuk sini. Okay, yang atas ni nama dia collector. Kau ni nama arus collector. Yang sini nama dia arus base. Ya, pandai. Ini arus apa? Emitter. Pemancar, kumpul, tapak. Dua-dua ni campur akan masuk sini. Okay, C ni tidak akan dapat arus selagi tiada arus dekat base. Ada arus kat base baru kolektor masuk. So kalau ditanya IE berapa, tambah je lah dua-dua tu. Boleh ikut? Okay. Jom. Itu dah 2 lah Okay, itu lagi kiraan. Ada lagi kiraan kat tempat lain. Okay. Ini fungsi. Okay, ni ada kiraan kat bawah ni Okay. Okay, kita tengok yang ni pula kiraan Ni dia balik-balik dia tanya satu sajalah. Okay, yang P ni dia nak suruh awak. Yang ni saya dah terangkan hari tu rasanya. Oh Allah, warna ni pula ni Ini komponen P. Tadi dah jawab kan? Apa nama P? LDR. LDR. Okay, LDR.
Awak nak bagi nama pendek pun fine. Kalau nak tulis nama panjang pun boleh. Light dependent resistor. LDR pun okey. Orang dah faham. What is the function? Okay, function pun saya dah bagi tahu hari tu. Okay. Dia sebagai switch, dia akan dia ada dah terang hari tu Sekejap lagi saya send sekali lagi sebab awak lupa nak salin kod dan saya pun lupa nak send. Okay. Fungsi okay. Yang saya nak cerita sekarang adalah di how to kira. Hari ni tajuk kira saja. Mentor M, ni M, adalah 240 volt. Okay, kita beli dulu ni 240 volt ni M. Ni kat sini ni. Okay. Mula menyala bila VP has a minimum value. VP, mana VP? Ni minimum value of 2.0. Bila lain lah. Okay. 2.0 volt. Okay. And the resistance of resistor P is 10 kilo ohm. Mana P ni? Resistance dia 10 kilo ohm. Dua-dua benda Allah tu lah. Okay. Determine the maximum resistance of ni. Okay. Dia nak suruh cari resistance untuk sini. Okay. Resistance untuk sini berapa? Okay. So ini kita dah tahu ini 6 volt. Sini 2 volt. So ni agak-agak sini berapa volt? Ini 6, ini 2, ini? 4. 4. Okay. Ohm pula. Volt ni. Okay, dah dapat 4. Okay, sekarang dia nak suruh cari RS. Okay. Ingat tadi senarai rumus. Okay, V bagi ini bagi yang itu. Okay. Okay, kita tengok sini So, apa yang dia buat adalah nak cari RS. V out ni, V out sama dengan R bagi R1 campur R2. So, R sekarang tak tahu, awak nak cari yang atas Okay, V awak sekarang adalah 4. 4 ni. Yang R ni tak tahu. Bagi dengan R sini campur R sini. R sini tadi berapa? Tak tahu. Campur dengan berapa? Campur dengan 10 kilo ohm. Okey. Jadi awak pindah nanti awak dapat RS. Boleh kot. Ni buat macam ni Okey, boleh teacher. Boleh dah. Nanti awak dapatlah RS dia berapa. Ganti saja. Kalau awak nampak R kat bawah ni, ambil yang ini. Per. Nanti dapatlah dua-dua tu. Okey. Dah yang ni buat sampai siap. Okey, do D Okey. Kira sendiri boleh ni, senang je. Okey. Okey, next. Kita tengok. Ada lagi ke kiraan? Okey, ni kira. Ini pun sama kiraan juga. Okey. Komponen X. Okey. Yang ini pun dah cerita dah. Swiss Hubble. Kalau Hubble kita pakai termistor. Termistor kita letak, patutnya letak kat atas. Kenapa dia letak kat bawah? Okey, ini nanti awak kira dia akan dapat banyak ni Ni awak kira dulu nanti dapat banyak mana? Sama je jalan kerja macam tadi juga. Okey. Ni sama je jalan kerja macam tadi juga. Awak ganti saja. Okey. Okey, next kita pergi ke satu lagi. Tak boleh tunjuk semua, nanti awak asyik awak bergantung pada jawapan. Okey, kita tengok latihan ini. Okey. Selain daripada ini, kita ada berkenalan dengan beberapa perkataan Okey, ini tadi nama apa? Ni lagi satu.
Ni nama apa? Nama apa? Ni termister. Yang ni alarm. Ni tadi. Ni termister. Termister. Termister adalah peka haba. Ada haba tinggi. Terma dia term. Maksudnya termometer, term, dia semua cerita haba. Bila term dia tinggi, haba dia tinggi, dia punya rintangan akan berkurang. So ini termister Ni awak heja sendiri termister. Ada lagi yang ini. Ni nama apa? Ni resistor. Resistor. Ini nama apa? LED. Bukan LED. Diode. Diode. Kalau yang ini light emitter diode. Yang ini diode saja. Okey. Ini perkataan D kat sini adalah diode. Light emit diode. Diode pemancar cahaya. Okey. Lagi LDR. LDR yang tadi tu tu semua simbol-simbol yang esoklah saya tanya awak saya buat quiz sikit, awak jawab lah sebab esok offline kan. Duduk saja-saja tu tekan-tekan lah handphone esok Harap-harap saya sempat buat lah. Saya pun tengah belajar lagi buat quiz-quiz tu Okey, tadi gambar apa? Diode. LDR. LDR rupa macam mana. Okey. So tu semua adalah beberapa simbol. Ada lagi simbol lain. Okey, ni cikgu nak tunjuk kat kamu. Ni nampak ni. Ni. Relay. Nama dia geganti bahasa Melayu. Geganti pun tak pernah dengar juga. Even nama dia Melayu. Bahasa Inggeris nama dia relay. Bahasa Melayu nama dia geganti. Okay, dia actually geganti ni adalah switch. Switch, second switch. Maksud second switch adalah second switch maksud dia selalunya switch awak belajar adalah yang ni. Yang ni switch. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah switch. Ni. Yang ni ni betul ni. Contoh ini switch Itu dah switch. Awak tekan tip macam ni. Sambung. Macam ni dia off. Tak menyala. Tapi ada satu lagi dia nama dia relay. Iaitu dia ada tambah satu dekat sini. Lepas tu dia buat macam tu. Gegelung kat sini actually. Apa function benda Allah ni? Okay. Ini bila ada current lalu dia akan jadi magnet. Bila dia jadi magnet dia akan tarik switch ni. Jadi switch ni tak boleh lah letak sini, tarik main sini nak jadi apa dia pergi belah ni. Sorry, lukis belah sana. Dia macam ni. Okay. Dia akan bila dia dimagnetkan dia ditarik so dia akan off. Dia jadi macam tu. Dia jadi on lah. Lepas tu bila dia tak ada magnet terbuka balik. Bila dia ada magnet dia tarik balik. Bila tak ada elektrik macam tu lah. On off. Pernah tengok awak punya setrika? Pernah. Pernah cikgu? Tak. Panas ke tak? Tak menyala dah kan? Awak tahu panas-panas tak menyala. Itulah switch geganti. Dia automatik On off bila perlu. Bila dia rasa panas sangat, relay akan off. Bila dia switch off, switch tu akan on, off. Bila dia on, dia dimagnetkan, dia akan tarik sini. Jadi melekatlah sini. Jadi faham ke? Cakap boleh lah no? Cakap Kedah pula. Boleh Okay. Boleh teacher.
Okay, so dia relay disebabkan dia jadi magnet. Magnet bila ada current. So elektronik sebenarnya sangat peralatan yang sangat halus sebab awak tahu kan yang saya tunjuk kat awak hari tu transistor yang kaki 3 tu kan. Hitam tu, yang hitam transistor tu. Kaki dia 3 tu kecil saja. Ni Dr. Amir ni. 3 tu kecil saja. So untuk dia menarik switch tu susah lah sebab dia kecil je. That's why kita guna relay. Relay tu dia akan on off, switch tu akan menyala. Dia tak adalah tangan besar macam awak nak tekan elektrik on off. Tangan awak tu besar. Transistor tu kecil. So dia guna dia untuk itu So ada lagi benda tak cakap dah semua dah cakap. Okay, sekarang kita nak tengok soalan. So saya tanyalah benda-benda elektronik ni bagi awak ingat dia punya skematik tu apa benda. Harap-harap sempat buat lah. Saya pun tergagau-gagau nak buat. Belajar lagi. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 1 ni. Kita jawab bersama. Ada ke lagi orang nak masuk? Semua dah masuk Okay. Mana tadi? Dah mana? Sini Okay. Kita masuk situ So ini adalah soalan, saya dah potong actually, dia ada lagi yang sebelum tu tapi tak ada kaitan dengan hari ni. So saya biar dululah. Okay, kat atas soalan dia ada doping, so no need dulu. Okay, sekarang kita tengok soalan ini. Dia tanya name the type of transistor shown in diagram 1.1. 1.1 ni 1.1. Ni awak tengok anak panah dia. Ni aku nak yang besar ni. Apa jenis ni? Okay, kita kena buat simbol Dia pergi sana. So kita terus kata P. So ujung 2 lagi nak berhuruf apa? N. NP. P ni awak tengok anak panah dia pergi sana. So terus awak letak P. Macam awak halau ayam lah. P. Jadi ayam tu pergi sini. Okay. Yang dua-dua lagi awak tambah sendiri. So ni akan jadi NPN. Okay. Ni akan jadi NPN. Soalan tanya apakah transistor dekat sini? This one is transistor jenis NPN. Okay. Okay, itu transistor jenis NPN. Okay, sambung lagi. Seolah hot. Okay, ni transistor jenis NPN. Okay, next. Nombor B. Tak nampak. Okay, what is the potential difference? Exact. 30 kilo ohm. 30 kilo ohm. Mana tahu Ya ke? Bukan ke? Betul lah. Okay. Okay. Dia tanya sini dasar ni the potential difference. Okay, ni tengok kat mana 3 kilo ohm. Awak kira tadi Tak adalah, tambah je. Tambah tu. Tambah kan? 27 tambah 3. So awak dapat 27 tambah 3, awak dapat ni 30 kilo ohm. Tambah dua-dua. Sebab dia tanya X sampai Z. Tambah je lah dua-dua kan? Okay, then dia tanya the total resistance between X dengan Z. Tadi jawab apa? Potential difference tadi. Salah lah, terbalik. 30 ni kat bawah lah. Kat atas ni apa? Potential difference sayangku. Potential difference adalah V. Ini resistance. So V adalah 12 lah. Ya, 12. This one is 12 volt. Boleh. Tadi tu ni K K kecil lah. K kecil, kilo ohm. Okay, lepas tu dia tanya using the answer, calculate the potential difference across XY. Dia nak cari XY. So nak cari XY. Ni dia nak cari apa? Calculate the potential difference. Dia nak suruh cari V dia kat situ. Calculate. Dia nak suruh cari V.
Ni dia nak suruh cari dekat XY. So macam mana nak kira? Okay, jom kita kira. Oh, nak cari kat sini Nak cari V kat sini. Okay, nak cari V kat situ adalah apa, bahagi apa? Tak tahu. Okay. R yang per R1 plus R2 teacher. Betul Mal, betul. Yang ni apa? V saja. Tu apa mah? Sekejap Fidaus tahu benda-benda ni Fidaus? Okay. Boleh? Amal lebih Arif. Abang lagi Arif. Okay. Sudah. Okay. R1, R2 dah ada teacher 30, boleh tak 30 terus? Bolehlah 30 terus 30 apa? Kilo 30 kilo ohms. Kilo ohms Okay, ni R dia kat sini 27 kilo kan. Okay, V kat sini. Dia nak suruh cari V kat sini. KK boleh padam kan? Potong je kan? Okay, boleh kot. Boleh cikgu. Okay. Ini 12 datang mana? 12 ambil sini 12 ni keseluruhan bukan? Yes, keseluruhan. Ni 30 kilo ohm ni pun keseluruhan juga. Dia sebenarnya macam ratio lah, banding je. So ni 27 per 30 kali 12 ni pindah pergi sana So dapat berapa sayangku? 10.8 teacher. Yes, 10.8 volt. Bubuh kat 3 tu. Okay. So awak banding sajalah. Ini V bahagi dengan keseluruhan lah. Macam mana nak tulis keseluruhan V out lah. V input Okay. V yang kita nak dengan V keseluruhan. Okay, boleh. Okay, sekarang kita pergi nombor 4. Apa berlaku? What happen L if base emitter potential difference adalah 2 volt? Kat mana ni 2 volt? 2 volt kat sini. Oh, bukan lain lah nah. Sini dia kata jadi 2 volt. Allah, mana tak nampak. Sini jadi 2 volt. Anak aku pelai pula. Budak-budak ni. Okay, kat sini 2 volt. Dia kata apa berlaku? What happen jika base emitter potential kat sini base kat sini adalah 2 volt. Apa berlaku kalau situ 2 volt? Menyala lah kan? Lampu menyala. Kenapa lampu menyala? Light up Kenapa light up? Sebarang voltage lalu kat sini dia akan buka gate. Cerita dia macam tu je lah. Kalau ada voltage dia mesti menyala. Dia buka. Dia akan buka gate ni. Yang masalah dia tak boleh buka gate ni sebab tiada arus lalu sini. Oh, dia tak kisah berapa volt yang ada kat situ. Yang penting ada teacher. Yes. Selalunya. Tapi teacher, kalau contohlah voltage dia 1, tak boleh, betul lah. Voltage 1, maksudnya tak cukup nak lalu situ. So tak nyala ke macam mana? Maksudnya dia voltage keseluruhan tak cukup. Dia macam ni, voltage dia, current awak ni, current lah mula current nak lalu. Dia nak lalu sini, dia nak pergi negatif. Dari positif, terminal positif nak pergi terminal negatif. Dalam perjalanan dia nak pergi, dia ada 2 junction. Sama ada dia nak lalu bawah ataupun nak lalu tepi. Kalau kalau ada rintangan je yang lebih daripada orang kat atas tu, kat sebelah ni, dia tak akan lalu lah, dia akan lalu bawah je.
Okey. Tapi masalahnya sini dia boleh lalu. Kalau dia boleh lalu maksudnya dia tak akan lalu bawah lah. Dia akan lalu sini dan pergi sini. Faham? Jadi asal ada voltage kat sini dia boleh masuk lah. Dia cerita dia macam tu je. Dia bila dia boleh lalu maksudnya dia boleh lah tu. Dia tak boleh lalu kat sana dia tak akan lalu. Okey? Macam tu. Okey, sekarang kita tengok dekat bawah sana. Okey. Dekat bawah atas ni pun dia tak ada cerita kata lampu ni akan menyala berapa voltage, dia tak cakap pun kan. Dia asal ada current lalu saja dia boleh terima lah akan buka. Okey. Okey, next soalan nombor C. Nanti awak belajar dekat universiti lagi tinggi lah. Ini pun baru nak ajar kira sikit. Okey, dia tak tanyalah pelik-pelik sangat sebab awak level SPM Okey, C. Diagram 1.2 show a transistor is used to light up the lamp. Dan nyala lampu pula. During the night. Dia dah cakap dah during the night. Awak kena ingat LDR dengan lain-lain transistor yang lain. Kalau pemasangan dia, yang ini akan naik atas, yang ini akan bawah. Okey, tapi untuk lampu saja, untuk menyala belah malam, dia akan letak bawah. Okey, so dia kata dia nak the light up the lamp during the night. Dia nak apa ni? R2 telah diganti dengan perintah untuk percaya. So, the position of LDR. Betul dah lah ni tahu ni. So, apa dia nak cakap dekat sini? Dia kata dia nak ubah Y. Nak ubah Y benda lah ni. So, apa awak nak bagi tahu? Tak payah ubah Y dah elok dah kot. Betul teacher, dah dapat markah dah. Kan? LDR mestilah duduk kat bawah. Okey, kecuali kalau dia kata dia nak siang. Kalau dia kata siang menyala, awak replace LDR dekat R1, R1 dekat LDR. Tapi sekarang dia nak malam menyala. Bila dia nak malam menyala, lampu dapat nyala. Oh, BMBI dia lain lah awak. Perasan tak? Oh bukan, ini penyataan. Some modification need to be done that the lamp can be automatic switch on during the day. Oh my god. During the day teacher. Ayo, during the day. Aduh Kamal. Kau ni common lah. Aku baru baca. Tak nampak. Switch on during the day. Baru dah dia nak modify. Okay. Apa lah cikgu hampa ni pun. Okay, so lapak nasi lah kot. Okay, sekarang LDR. Naik atas. Change place LDR, replace LDR to R1 and R1 to macam mana nak cakap ni? Replace LDR at the terminal terminal XY and replace R1 to terminal YZ. Macam tu. Awak kena gunalah huruf-huruf yang ada kat situ supaya awak tahu nak cakap apa Okey, saya ulang Replace LDR at the terminal XY and replace R1 to terminal YZ. Macam tu. Tukar tempat Okey. Lepas tu ditanya pula an electric component yang patut disambungkan pada lampu. Ni nak pasang lampu ni dia kata dia tak nak macam ni, dia tak syok. So patutnya ganti dengan apa? Tadi ada ayat tadi tu. Relay switch. SWITCH jom tu ya Dr. ni. SWITCH. Okey, komponen elektrik yang sambungkan pada lampu. Okey, yang ini pun tak best. So replace lamp with relay switch. Cakap tu. Replace lamp with relay switch.
Dia nak eloknya kena letak relay switch lah. Kalau lampu menyala terus ni sistem tu tak kuat untuk pegang nak on off tu nanti terbakar, betul. Dia kuat sangat voltage untuk 12 tu. Okay. Dah. Alright. Sekarang kita tengok soalan berikutnya. C Okay, ni ada lagi cerita salah ni. Okay, the diagram show the transistor circuit resistor M is a variable resistor. Dia kata apa ni, menyala bila keupayaan M sekurang-kurangnya 1 volt. Nah, ni dia cakap pula 1 volt dia akan menyala. So, if the potential difference YZ is 1 volt, 1 volt. Kat mana YZ? YZ 1 volt. Okay, tulis dulu. Okay. Calculate the potential difference between X, Y, XZ. 5-1 lah teacher. XZ 6 lah tak? Z6. Sekejap dah, saya tengok jawapan tu tak? Betul lah. XZ tu 6 6 volt. Ni tak payah kira lah. Okay. Okay, kemudian dia tanya potential difference between X, Y. Satu ni balas 1 volt kan? So M ni berapa? 5. Jadi macam tu. Jadi jangan takut soalan ni senang je. Markah dia pun 1 means tak payah kira. Okay, the maximum resistance M that enable the bulb T light up. Okay, dia menyala maksudnya formula sebab 3 markah kan. Okay, so awak boleh kira lah. V per dia nak maximum resistance M. Okay, ini semua sekali berapa ni? RM campur 1000. Okay. Yang ini V ni berapa? V ni dah tahu dah 5 tadi kan. Sini 5 volt kan. Okay, ni tak payah tulis lagi dah. Allah. Ni nak ambil ni. Okay, this one awak tulis 5 volt bahagi dengan 6. Okay. 6 ni datang mana? 6 ni yang ini keseluruhan. So 5 per 6 dapat berapa? Nanti awak pindah sajalah. Pindah matematik saja ni. Campur 1000 1000 6 RM. So awak pindahlah. Pindah dapat RM. Boleh kan? Ni matematik saja. So awak akan dapat RM berapa lah nanti? Ribu-riban jugalah ni. Okay. Boleh yang tu kira macam tu saja. Okay. Dapat dah berapa? 6 tolak 5, 1000 lah, 5000 ni kot ni. 5 kali R, 5R. 6 tolak 5, 1R. 1000, 5000. Enam tolak 5R dapat 1. 5 kali 1, 5000 lah. Okay. RM akan dapat 5000 ohm. Okay, ni jawapan untuk sini. Okay, next. Boleh ikut ke? Boleh Okay. Boleh teacher. Okay, sekarang kita tengok soalan ni. Soalan masalah hidup ni Okay, soalan masalah hidup selalu ayat cikgu tak cantik. So cikgu letak siap-siap jawapan kat tepi. Okay. Kita bincang, kita tengok gambar dia Kecil sikit. Ini besar sikit. Okay. Ini masalah dia sekarang adalah pandu. Kecil sangat ke? Nak besar lagi? Okey, ni masalah dia sekarang adalah dia nak okey. Kita ada PQRS, lepas tu dia nak semua ni nak spesifik ni untuk
Little elektronik paling sesuai untuk menyalakan ketiga-ketiga lampu. Nak menyala tiga-tiga lampu. Okay. So ini pun soalan yang agak sukar untuk jawab. Ini suggestion secara automatik dengan normal dalam keadaan gelap. So dia dah cakap dah kat sini, dia kata dia nak menyala dalam gelap. Lepas menyalakan tiga-tiga lampu. Lepas tu dia nak yang paling sesuai. Okay, so sekarang kita tengok masalah hidup dia adalah kita tengok soalan dia bila nak jawab explanation ni kena ikut satu-satu ni dia kata apa satu-satu. Okay. Soalan nombor pertama, the position of the light dependent resistor. LDR tu. So LDR awak kena letak dekat bawah. So awak tahu dia letak dekat bawah tapi nak cakap apa? So awak cakap macam ni LDR is connected at the base circuit. Base di bawah the base sikit sebab kadang kita cakap di bawah tapi ayat nak tulis macam mana, so kita cakap base sikit connect at the base sikit, base dekat bawah. Okay, so kenapa macam tu, ni dia punya alasan dia. At the dark the resistance of LDR increase. Okay, so the transistor switch on dekat base. So transistor akan hidup. Okay. Sebab sini tinggi dia akan lalu ke sini. Sini tinggi so dia akan lalu sini. Dia tak akan pergi bawah sebab ni dia akan lalu sini. Okay. Okay, tu ayat dia Nombor 2, the connection of the battery. So bila kita nak connect bateri, kita akan letakkan, pastikan positif dia di atas. Sebab positif dia akan jalan macam ni, dia akan jalan positif, masuk sini, pergi sana. Positif, lalu sini, dia akan lalu ke collector. Okay, dia lalu ke atas macam ni. Kalau nak pasang terbalik pun boleh, dia, tapi dia kena lalu. Macam yang ni, anak panah dah turun bawah, kau nak pergi kat dia macam mana kan? Ini kita kena ikut anak panah. So kat sini kita nak cakap terminal, positive terminal connect to the collector. Kita guna perkataan collector, base, semua pakai perkataan-perkataan yang ada kat transistor tu. So the transistor is forward bias. Jadi anak panah dia sama. Ingat lagi kalau anak panah macam ni, awak kena jalan kat sini. Awak tak boleh patah balik. Nanti current takkan switch on. Okay. Kena sama arah forward bias. Lawan forward bias apa? Reverse bias. Ya, reverse bias, pandai. Okay, so next ayat yang ketiga dia nak arrangement of the straight light. Okay, dia tanya lampu tu nak arrange mana. So ada dua jenis je yang awak belajar. Satu adalah parallel, satu lagi adalah Series. Series. Ini series. Ini macam macam ni adalah parallel. So kita pasang parallel kenapa nak pasang parallel? Sebab semua voltage untuk lampu tu akan dapat 95 volt. Kalau awak pasang macam ni, series ni, 95 tu kena share. Kau ni dapat seorang sikit. Okay, kalau macam ini, awak pasang parallel, semua dapat voltage yang sama. Dia dapat voltage yang sama, dia akan cerah lah. Dia akan cerah semua dapat, ketiga-tiga lampu dapat cerah 95 volt. Ni dia dah cakap tadi ni. Dia nak 95, nampak ni. Okay. Ni dia tak share. Kalau series kena share. Parallel dia dapat semua seorang semua sama-sama dapat 95 volt. So dia kata semua mentor disambungkan mendapatkan 95 volt. Okay, kemudian dia kata the use of relay switch. Kena pasang relay switch. Yang tak ada relay switch semua pangkar. Tak ada. Okay, ini tak ada. So relay switch kena ada. So nak cakap apa? Use relay switch. Kenapa? Sebab kita nak pasang the electromagnet switch to on the secondary switch. Apa maksud secondary switch? Ini, Cik Padam sana. Okay, ni.
Okay. Ini adalah primary switch. Yang satu lagi ni adalah secondary. Maksudnya dia terasing. Itu lebih baik berbanding awak pakai ni. Semua duduk sekali, letak sekali. Terbakar semua sekali. So not good lah. Semua pun terbakar sekali. Yang ini kita asingkan fungsi dia. This one fungsi lain, ni fungsi lain. Kalau bulb terbakar, boleh ganti bulb saja. Yang belah sana tak payah kacau. Kalau yang ini terbakar, habis terbakar semua. Okay. That's why dia asingkan switch. Kita ada first secondary dengan primary. So electromagnet switch can on the secondary switch. Okay. Secondary circuit boleh juga. Okay. Oleh kerana semua tu dah cakap. So semua tu pun dah cakap. Okay. Yang ada ini. Yang ini tak ada relay. Ni tak ada relay. Okey. Yang ini bateri kat atas. Okey. Ni tadi pun okey. Bateri kat mana? Okey. Ni salah. Yang ni okey. Bateri pula salah. So yang betul banyak hanyalah P. So bila P betul banyak awak cakap P is more suitable because senarai balik. FDR is in base circuit, positive terminal, ini arrange in parallel, ni senarai balik semua ni. Okay, relay switch use, okay. So awak pilih P lah, macam tu. So yang ni soalan yang agak susah lah nak jawab sebab ada banyak scientific word kat sini yang nak digunakan. Okay, boleh ikut? Oi, pukul 1.15 dah. Boleh teacher. Boleh nak? So yang ini nanti saya share kat kamu sebab ini soalan yang agak susah lah nak jawab. Okay. Okay, ada nak tanya apa? Jadi oleh itu tamatlah pelajaran awak untuk semua syllabus. Tu dia. Apa dia tak ajak lagi ya? Okay, this one dah. The Mr. dah. Okay, semua dah tamat lah dah. Ada lagi ke tak jawab? NPN dah, PNP dah, reverse bias dah, cathode ray pun dah. Okay, so hari ni tamatlah semua pelajaran kita. Cuma kita nak belajar jawab sajalah. Okay, kita nak belajar jawab saja dengan pelbagai soalan. Fizik adalah subjek yang berkembang. So mungkin yang saya ajar sekarang ni yang lagi 5 tahun lagi jumpa benda baru pula, dia kata benda lain pula. Macam tu lah. Okay. Sama dengan kuantum kuantum benda yang agak baru lah walaupun dia dah 100 years dah. Tapi bila orang tu sebut tentang kuantum, dia kena buktikan, dia kena tunjukkan why. So dia ambil 100 years jugalah untuk proof benda tu Okay. Ada nak tanya apa sampai sini? So soalan boleh pelbagai, tiba-tiba dia tanya pula benda lah ni. Boleh jadilah. So ini tak ada apa-apa, dia cuma ni gradient lah. Tajuk gradient. Okay. So ni B, beta ni apa? Saya tak jumpa lah soalan ni kat mana. Saya cari juga soalan-soalan yang ada kaitan tapi dalam textbook pun dekat sini je. Dia saja cakap benda ni beta ni 156. Tapi dia tak cerita kat sini beta ni cerita kat mana. Cuma awak take note lah kalau tiba-tiba tanya rumus ni pula Beta tu stand for what collector over bias. Yang tu. Saya cari juga aku ada kira-kira macam ni tapi tak jumpa lagi. Nanti kalau jumpa bolehlah share. Okay. Okay, itu sahaja. Okay, sekejap lagi cikgu share yang tu awak cuba siapkan. Esok kita offline lah Okay. Okay, itu sahaja kedatangan dah tulis. Keep safe. Okay. Itu sahaja. Bye. Okay, thank you teacher. Tanpa teacher siapalah saya. Bye teacher. Awak pun tak ada. Saya pun cakap dinding. Nasib awak ada.